Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita untuk subjek Jawi dan Khat, iaitu hari ini adalah hari Ahad, tarikh 24 Oktober 2021. Okey. Apa khabar semua anak-anak murid Ustazah? Alhamdulillah, Ustazah harap semua berada dalam keadaan yang sihat, yang bersemangat untuk kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, insyaAllah. Dan Ustazah adalah Ustazah Akilah yang akan menggantikan Ustazah Aimi Ayuni, dan Ustazah akan menyambung pembelajaran yang Ustazah Ayuni telah ajarkan kepada awak-awak semualah, insyaAllah. Okey. Sebelum tu Ustazah nak awak siapkan buka buku teks untuk kita sediakan untuk buka buku teks pada muka surat 49. Ustazah nak awak semua berada dalam keadaan yang sedia dan bersemangat untuk kita sambung pembelajaran kita pada hari ini, insyaAllah. Okey. Okey. Alhamdulillah, hari ini adalah kita akan sambung pembelajaran kita berkenaan tentang pelajaran ke-8, iaitu mengenal, menyebut, menulis dan membaca Jawi. Mengenal, menyebut, menulis dan membaca Jawi. Pelajaran ke-8 ni adalah pelajaran yang mana setelah awak dah belajar daripada pelajaran 1 sampai ke pelajaran 7, awak dah belajar asas. Macam mana cara kita nak membaca suku kata terbuka, macam mana cara kita nak baca suku kata tertutup, macam mana kita nak buat ayat pendek, nak buat ayat lengkap. Kita dah belajar dah sebelum ni dengan Ustazah Aimi. Dan insyaAllah pada hari ini Ustazah akan sambung dan ulang kaji sedikit sebanyak tentang pelajaran ke-8. Okey? Okey, kita boleh tengok dekat gambar ni. Kat gambar ni ada tukul besi, ada papan, ada gergaji dan ada rumah yang tak siap lagi, kan? Okey, kita boleh tengok orang ni dia cakap apa? Dia kata, untuk membina sesebuah rumah, kita perlukan alat pertukangan yang lengkap seperti tukul besi, paku, pasir, simen, kayu, gergaji dan sebagainya. Kalau kita boleh tengok kat sini, kenapa dia cakap macam tu? Kalau kita nak dapatkan rumah yang sempurna, kita mestilah perlukan alatan-alatan yang lengkap. Macam itulah kita belajar Jawi ni. Kita tak boleh belajar Jawi ni, kita belajar satu je. Contoh pasal suku kata terbuka je. Suku kata tertutup kita tak belajar. Tak boleh. Sebab itulah awak dah belajar semua daripada pelajaran 1 sampai pelajaran ke-7, barulah lengkap dan awak boleh belajar secara mendalam berkaitan tentang Jawi. Yang mana awak dah pandai membaca sikit, awak dah kenal huruf, awak dah boleh dah boleh menulis, kan? Itu adalah asas-asas yang awak dah belajar daripada pelajaran 1 sehingga ke pelajaran 7. Okey, seterusnya hari ini kita akan masuk berkenaan pantun pandai. Okey, pantun yang mana pantun ini adalah merupakan ayat yang lengkap. Okey, ayat yang lengkap. Okey, yang mana setelah awak dah belajar pelajaran 1 sehingga ke pelajaran ke-7, lahirlah satu pantun yang lengkap. Itulah. Okey, untuk pantun yang pertama, okey, Ustazah baca, awak ikut Ustazah baca dan awak ikut. Okey. Terbang melayang, burung kedidi, hinggap sebentar di tepi pondok. Elok diturut, rasmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Okey, kita ulang sekali lagi pantun yang pertama. Terbang melayang,
burung kedidi. Hinggap sebentar di tepi pondok. Elok diturut, resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Ini adalah contoh pantun empat kerat ataupun 4 baris. Okey, tapi kalau dalam istilah pantun, bila ada 4 baris ni, dia dipanggil sebagai pantun 4 kerat. Okey, pantun 4 kerat. Okey, itu untuk pantun yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi ke pantun yang kedua. Colourful kan, ada gambar bunga-bunga. Okey, pantun yang kedua pun sama. Ustazah baca, Ustazah nak awak ikut sama-sama Ustazah baca. Okey. Letak bunga di atas dulang. Ranting dipatah, dahan berkerat. Banyak berdoa selepas sembahyang supaya cemerlang dunia akhirat. Okey, kita ulang sama-sama sekali lagi. Pantun yang kedua. Letak bunga di atas dulang. Ranting dipatah, dahan berkerat. Banyak berdoa selepas sembahyang supaya cemerlang dunia akhirat. Okey, ini pun adalah ayat yang lengkap ataupun dia disebut sebagai pantun. Okey, iaitu pantun 4 kerat. Okey, seterusnya kita pergi ke pantun yang ketiga. Pantun ketiga ada gambar angsa comel je dia warna putih tengah berenang kan. Okey, kita pergi ke pantun yang ketiga. Tingkap papan kayu bersegi. Pasang pukat di pulau angsa. Indah tampan kerana budi. Tinggi darjat kerana bahasa. Okey, kita ulang sama-sama sekali lagi. Pantun yang ketiga. Tingkap papan kayu bersegi. Pasang pukat di pulau angsa. Indah tampan kerana budi. Tinggi darjat kerana bahasa. Alhamdulillah. Kita dah baca pantun yang ketiga. Ini pun sama, dia merupakan ayat yang pandai, ayat yang lengkap. Okey, ayat yang lengkap yang disebut sebagai pantun. Pantun berapa kerat ni? Bagus. Pantun 4 kerat. Sebab apa dia 4 kerat? Ya, sebab dia ada 4 baris. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke pantun yang keempat yang sangat-sangat popular. Famous lah. Orang suka baca pantun ni. Selalu ingatlah kan pantun ni. Ni cempedak dekat luar pagar. Okey, kita baca sama-sama pantun yang keempat. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak, baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Okey, kita ulang sekali lagi pantun yang keempat. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak, baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Ini adalah pantun yang keempat. Yang mana dia merupakan ayat yang lengkap jugalah. Okey. Okey, kita pergi ke pantun yang kelima. Cantik je. Bertudung hijau, berbaju putih. Okey. Pantun yang kelima. Manis ciku dimakan burung. Burung terkukur, terbang ke hulu. Manis ibu berbaju kurung. Tambah cantik
senyum selalu. Okey, kita ulang sama-sama sekali lagi. Pantun yang kelima. Manis ciku dimakan burung. Burung terkukur terbang ke hulu. Manis ibu berbaju kurung. Tambah cantik senyum selalu. Ini pun adalah pantun 4 kerat yang mana ia adalah gabungan ayat-ayat yang lengkap. Okey. Dan pantun yang terakhir yang keenam. Masuk hutan pakai sepatu. Takut kena gigitan pacat. Kalau kita selalu bersatu, apa kerja mudah dibuat. Okay, kita ulang sekali lagi pantun yang keenam. Masuk hutan pakai sepatu. Takut kena gigitan pacat. Kalau kita selalu bersatu, apa kerja mudah dibuat. Maksudnya kalau kita bersatu padu, kerja-kerja kita pun mudah dibuat. Okey. Macam kalau pantun yang pertama tadi, diceritakan pasal apa? Semakin kita banyak sesuatu, contoh banyak ilmu, kita kena semakin merendah diri. Okey, untuk pantun yang kedua, kita kena banyak berdoa selepas sembahyang. Bila kita dah banyak berdoa, insya-Allah kita akan cemerlang di dunia dan akhirat. Itu pantun yang kedua. Pantun yang ketiga. Okey, indah tampan kerana budi. Maksudnya, seseorang tu dia akan terlihat cantik, dia akan terlihat handsome sebab budi, tinggi darjat kerana bahasa. Bahasa ni tutur kata kita kena jaga. Barulah kita akan disayangi dan dihormati oleh orang sekeliling kita. Okey, yang keempat pula. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Biasa budak baru belajar macam ni lah. Kita ni kan. Kita jangan malu kalau nak tanya dekat orang, nak minta tolong orang ajarkan, jangan malu. Macam awak nak tanya dekat ustazah, awak tak faham, jangan malu. Jangan segan. Tanya je dekat ustazah. Okey? InsyaAllah yang mana ustazah tahu, ustazah akan tolong awak untuk awak dapatlah dapat apa yang ustazah sampaikan, insya-Allah. Okey, yang kelima. Tambah cantik senyum selalu. Kalau seseorang tu bila mana kalau dia rajin senyum, insya-Allah dia akan bertambah cantik, bertambah handsome, bertambah manis. Jadinya kena selalu apa? Senyum. Okey. Seterusnya, tak lengkap lah kalau dah buat kerja, kalau dah belajar tapi tak ada latihan. Dan untuk itu, ustazah nak bagi awak latihan kat dalam buku latihan awak pada muka surat 58. Okey, dekat situ ada pantun juga yang mana dia minta awak lengkapkan. Okey, untuk yang A, tuliskan ayat lengkap. Maksudnya, dia tak lengkap pantun ni. Dia tulis baris yang pertama dan baris yang keempat. Tapi baris yang kedua dan ketiga dikosongkan. Jadinya dia nak awak lengkapkan pantun ni. Dia ada alif, ba, ta, sa, jim. Ada 5 lah. Okey, ada 5 yang awak perlu lengkapkan pantun tersebut. Dia kosongkan baris kedua, ada yang kosongkan baris keempat, ada yang kosongkan baris ketiga. Jadinya awak rujuk semula pantun yang kita dah belajar dan kita dah baca sama-sama tadi dan awak tuliskan dekat garisan yang telah disediakan. Tulis cantik-cantik dan tulis kemas-kemas. Okey, ni untuk latihan yang pertama. Dan latihan yang kedua pula, ustazah nak awak tuliskan pantun 4 kerat. Okey, pantun 4 kerat. Dia ada alif dan ba sahaja. Maksudnya, awak boleh pilih
mana-mana pantun daripada ke-6 yang awak dah baca sama-sama dengan Ustazah tadi, awak boleh tulis ke ruangan yang telah disediakan. Ni ada 4 baris kan? 1, 2, 3, 4. Jadinya, awak mesti tuliskan pada ruangan yang disediakan ni 4-4 juga. 1, 2, 3, 4. Kalau awak tulis tak cukup 1, itu adalah tak lengkaplah ayat tersebut. Jadinya sekarang ni Ustazah nak awak siapkan dengan lengkap. Okey, pantun ni adalah ayat gabungan daripada ayat-ayat yang lengkap. Okey, insya-Allah kalau tak ada apa-apa lagi, Ustazah akan tamatkan, dan yang mana kurang faham boleh terus WhatsApp dekat dalam grup dan Ustazah akan jawabkan, insya-Allah. Okey, sekian untuk hari ini dan jangan lupa selesaikan tugasan dan tonton video yang Ustazah berikan ini. Okey. Syukran jazilan. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.